dia kata income from temporary investment of borrowing tu tadi yang saya kata. Dia dapat duit tapi dia tak guna lagi duit tu untuk buat apa pembayaran, kemudian dia simpan duit kejap dalam mana-mana, dia masuklah dalam bursa sekejap pun semua dapat untung katakan. So borrowing cost tu kena tolak dulu dengan untung. Untung tu kena tolak dulu dengan borrowing cost. Kemudian apa lagi yang kita tak ambil? Okay. The amount of borrowing cost yang kita akan capitalize, dia kata during a period should not exceed the actual borrowing cost incurred during that period. Ni contoh ni macam ni. Dia pinjam duit untuk buat bangunan, contoh. Dia buat bangunan. Apa yang berlaku adalah, katakan, apa yang berlaku adalah dia, apa kita panggil, dia buat bangunan tu, katakan 3 tahun. Sepatutnya, dia punya loan amount tu hanya cover setakat loan amount tu hanya cover setakat yang dia pinjam sahaja. Setakat yang dia nak siapkan bangunan tu saja. Katakan dia akan siap bangunan tu 3 tahun. Okay, dia buat loan tu selama 10 tahun, katakan contoh. Okay, so apa yang berlaku adalah dia panggil, apa yang berlaku adalah dia cuba untuk yang borrowing cost yang kita akan pinjam, yang kita akan record adalah setakat 3 tahun yang dia nak bina bangunan tu je. So lagi 7 tahun kita tak akan ambil kira. Tu maksudnya kat sini. Faham yang kita akan ambil kira hanya setakat yang dia ni saja. Setakat yang dia ambil kira tu je. Setakat 3 tahun tu je. Loan dia 10 tahun katakan. Tapi loan dia 10 tahun. Kemudian apa yang kita akan ambil kira sekadar yang 3 tahun saja. Yang lagi 7 tahun kita akan masukkan interest tu ke dalam expenses dia. Okay, dia kata ni the commencement of capitalization, expenditure for asset is being incurred. Maksudnya bila expenses sudah ni dikenakan, and then borrowing costs are being incurred, sama and then activities intended for kita akan record setakat yang ni je. Setakat yang amount yang kata setakat yang dia nak jual ya. Ataupun yang kata sales in progress saja. Okey, manakala dia kata kita takkan capitalize, katakan during the period when active development is interrupted. Contohnya macam dia nak buat bangunan tu, katakan dia buat pinjaman, katakan nak buat bangunan. Bangunan tu katakan RM50, katakan RM100,000. So dia buat loan RM100,000. So kat RM100,000 ni dia buat 10 tahun. Okay. Bangunan tu dia akan siap dalam masa 3 tahun katakan. Okay. Katakan tahun pertama macam biasalah jalan macam biasa. So tahun yang pertama kita akan ambil kira lah. Interest dia kita akan capitalize. Okay. Tapi untuk tahun yang kedua, katakan dia orang terpaksa stop dulu. Katakan dia orang terpaksa stop dulu construction sebab mungkin ada apa-apa masalah. So dia orang stop. So tahun yang kedua bila dia orang stop, tak aktif, tak maksudnya tak buat benda tu, automatically interest tu kita tak boleh capitalize. Faham tak? Katakan interest untuk tahun yang kedua katakan RM10,000. So interest RM10,000 ni kita tak boleh capitalize. So apa yang perlu kita buat adalah kita akan hantar dia ke dalam
MFIS, dalam expenses saja. Dalam statement of profit and loss. Kita tak boleh join dia dengan harga bangunan tu. Sebab dia maksudnya dia tak aktif. Itu maksudnya. Kau faham tak? Faham tak? Hello? Ada tak awal ni? Okay, faham Dia akan terhenti, maksudnya dia akan lopong. Maksudnya tahun yang kedua takkan kita tak boleh capitalize. Sebab tahun tu dia orang terpaksa berhenti kejap construction. Katakan tahun yang ketiga dia orang sambung balik. So tahun ketiga sambung macam biasa lah. Maksudnya boleh capitalize. Okay. And then dia kata cessation of capitalization. Bila yang kita akan cease, kita akan berhentikan yang capitalizekan yang kata borrowing cost ni. Kita akan stop bila asset tu completed and ready for intended use or sales are completed. Faham tak? Contohnya dia katakan dia lebih kepada macam bangunan lah. Kalau beli untuk yang mesin tu tak ada masalah. Ini kalau kata macam contohnya yang tadi under construction, katakan loan 10 tahun, dia buat bangunan tu katakan 3 tahun, katakan lepas tahun yang ketiga even tak siap lagi, tahun yang keempat baru siap. So kita tahun keempat pun kita akan capitalize. Maksudnya setakat mana yang dia masih bangunan tu masih buat lagi, masa tu kita boleh capitalize lagi. Once dia dah siap bangunan tu, nanti dia buat semua dah siap, automatically kita tak boleh dah nak capitalize. So interest tu kita akan record direct bawah expenses macam biasa. Okay, faham Ataupun macam developer, dia buat bangunan tu, kemudian dia nak jual. Kalau dia nak jual, still benda sama juga. Sampai benda tu dah siap, memang dah nak dijual, baru kita boleh stop. Kita akan stop capitalize lah. Okay, boleh? Boleh? Boleh, sir. Kalau kata ada yang kita buat soalan ada yang kita buat satu soalan tu dia ada borrowing cost yang MFIS 16. Hari tu kita buat adalah dalam senarai banyak tu dia ada borrowing cost. So borrowing cost tu yang kita kan capitalize yang hari tu yang kita discuss hari tu. Okay, boleh Clear? Boleh? Ada apa adanya? Tak ada tak ada lah. Kita habis lah kelas. Sebab topik ni dia tak ada soalan betul-betul. Yang soalan bawah ni 400 ni dah lama ada dulu. So kita tak pakai ni. Okay, so boleh? So kata apa semua, thank you semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama.